Kembali kita dalam rancangan Kelantan Ikhlas bersama saya, Cikgu Rufizal binti Abdul Razak dari SMK Tumpat Kelantan. Assalamualaikum anak-anak. Apa khabar semua? Apa khabar anak-anak di luar sana? Apa khabar ibu bapa di luar sana? Apa khabar guru-guru sejarah di luar sana? Dan kepada yang bukan beragama Islam, cikgu ucapkan selamat sejahtera. Selamat satu Malaysia, salam satu Malaysia, salam satu Malaysia dan cikgu ucapkan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat belaka. Ya anak-anak, untuk hari ini kita masih lagi dalam sejarah tingkatan 3 bab 2 di mana untuk hari ini kita akan belajar di bawah tajuk 7.2 iaitu pentadbiran negeri-negeri Selat. Tetapi apa yang kita hendak fokuskan pada hari ini di bawah SP 7.2.3 iaitu membincangkan pembentukan negeri-negeri Selat. Dan juga kita akan belajar secara tidak langsung di bawah elemen kewarganegaraan iaitu K7.2.7 iaitu menilai kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Baiklah anak-anak, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang hendak dicapai pada hari ini? Untuk pengetahuan anak-anak, pada hari ini, cikgu hendakkan anak-anak dapat mengetahui, dapat memahami dan seterusnya dapat mengingati bagaimanakah pembentukan negeri-negeri Selat mengikut urutan. Dan yang keduanya, cikgu nak anak-anak mengetahui betapa pentingnya kita mempertahankan kedaulatan negara. Ya anak-anak, mesti anak-anak tertanya, apa tu negeri-negeri Selat? Tak pernah dengar pun, tak belajar pun, tak tahu pun. Untuk pengetahuan anak-anak, ingatkah lagi anak-anak di mana sebelum ini dalam bab 2, anak-anak telah pun belajar dan telah pun mengetahui bagaimana British telah menguasai 3 buah negeri di negara kita. Masih ingatkah lagi anak-anak apakah negeri-negeri yang dikuasai oleh British di negara kita? Sila beritahu kepada cikgu anak-anak. Okey, yang pertama, negeri apa anak-anak? Pulau Pinang. Okey, yang kedua, apa dia? Singapura. Dan yang ketiga adalah Melaka. Ya anak-anak, itulah dia. Negeri-negeri yang telah dikuasai oleh British dalam bab 2. Seterusnya, cikgu nak tanya anak-anak, bagaimana anak-anak masih lagi mengingati lagi ataupun tidak? Apakah strategi yang digunakan oleh British untuk menguasai 3 buah negeri itu? Ya, untuk memudahkan anak-anak mengetahui apakah dia negeri-negeri Selat dan kenapa negeri-negeri Selat dibentuk, jom kita imbas kembali tentang 3 buah negeri yang telah dikuasai oleh British dalam bab 2. Baiklah, kita akan belajar bagaimana British menguasai Pulau Pinang. Untuk pengetahuan anak-anak, Pulau Pinang adalah sebenarnya berada di wilayah Kesultanan Kedah di mana semasa pemerintahan Sultan Abdullah iaitu Sultan Kedah yang memerintah Kedah pada tahun 1778 hingga 1798 Siam menuntut kembali penghantaran bunga emas. Untuk pengetahuan anak-anak, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis terpaksa menghantar bunga emas 3 tahun sekali kepada Siam sebagai tanda pertuanan Siam. Jadi apabila berlakunya perang Siam-Burma, penghantaran tersebut terhenti. Tetapi selepas tamatnya perang Siam-Burma, Siam menuntut kembali Kedah untuk menghantar semula bunga emas. Sultan Kedah yang merasa tergugat
yang merasa tergugat, maafkan cikgu, yang merasa tergugat akan ancaman daripada Siam itu memohon bantuan daripada SHTI. Baginda menyampaikan pesanan beliau kepada Francis Light, iaitu seorang pedagang persendirian, supaya menyampaikan permohonan baginda itu kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat. Francis Light yang menyedari kedudukan Pulau Pinang yang strategik berjanji bahawa SHTI akan membantu Sultan Kedah. Baiklah anak-anak, seterusnya Sultan Abdullah yang berpegang pada janji Francis Light itu menawarkan Francis Light membuka penempatan di Pulau Pinang. Francis Light tiba di Pulau Pinang pada 11 Ogos 1786 dan menaikkan bendera Union Jack di Pulau Pinang sebagai tanda pendudukan SHTI di Pulau Pinang dan menamakan Pulau Pinang sebagai Prince of Wales Island sempena nama Raja England. Seterusnya, penempatan Francis Light di Pulau Pinang dinamakan Georgetown sempena nama Raja England. Pada tahun 1786, Siam menaluki petani dan mengancam Kesultanan Kedah. Sultan Kedah yang merasa terancam meminta bantuan daripada Francis Light. Seterusnya, anak-anak, Francis Light enggan memberikan bantuan dengan memberikan alasan bahawa tiada sebarang perjanjian yang dibuat di antara Sultan Kedah dengan SHTI. Sebaliknya, memberikan alasan bahawa perjanjian sebelum ini dibuat di antara Sultan Kedah dengan Francis Light. Setelah menyedari tertipu, Sultan Kedah berusaha mengambil semula Pulau Pinang dengan menghimpunkan angkatan perang di seberang perai untuk mengambil semula Pulau Pinang. Tetapi Francis Light dengan bantuan angkatan tentera SHTI berjaya mengalahkan Kedah dan menyebabkan angkatan Sultan Kedah tewas. Anak-anak, Sultan Kedah yang tewas dalam peperangan tersebut terpaksa menandatangani perjanjian dengan British pada tahun 1791. Dan dalam perjanjian tersebutlah, dalam perjanjian pada tahun 1791 lah, terpisahlah Pulau Pinang daripada wilayah Kesultanan Kedah dan tercipta identiti sebagai sebuah wilayah jajahan British. Dan seterusnya, dalam perjanjian tersebutlah Sultan Kedah terpaksa mengiktirafkan pendudukan British secara rasminya di Pulau Pinang. Tahukah anak-anak, pendudukan British di Pulau Pinang adalah menandakan permulaan penguasaan British di tanah Melayu. Oleh itu, anak-anak, kita perlu mengambil iktibar daripada peristiwa ini, pertahankan kedaulatan negara kita dan jangan biarkan negara kita jatuh ke tangan bangsa asing semula. Cikgu harapkan anak-anak telah pun mengetahui dan dapat memahami bagaimana Pulau Pinang jatuh ke tangan British. Ingat anak-anak, Pulau Pinang jatuh ke tangan British melalui tipu hela. Baiklah anak-anak, kita lihat pula bagaimana British menguasai Singapura. Sebentar tadi kita telah pun belajar semula, telah pun imbas kembali bagaimana British menguasai Pulau Pinang. Wilayah yang kedua ataupun negeri yang kedua jatuh ke tangan British adalah Singapura. Bermula pada tahun 1819 apabila Stamford Raffles dan William Farquhar tiba di Singapura. Mereka dalam perjalanan untuk mencari sebuah pelabuhan baru bagi menggantikan Pulau Pinang. Ketibaan Stamford Raffles dan William Farquhar di Singapura, mereka telah membuat perjanjian awal dengan Temenggung Abdul Rahman
bagi membenarkan mereka membuka penempatan di Singapura. Temenggung menegaskan bahawa perjanjian tersebut perlu mendapat pengesahan daripada Pemerintah Kesultanan Johor Riau. Untuk pengetahuan anak-anak, Singapura sebenarnya adalah merupakan sebahagian daripada wilayah Kesultanan Johor Riau, di mana di bawah Kesultanan Johor Riau ada Johor, ada Riau, ada Singapura dan juga ada Lingga. Sebab itulah Temenggung menegaskan bahawa perjanjian yang dibuat di antara Stamford Raffles dengan Temenggung Abdul Rahman perlu mendapat pengesahan daripada Pemerintah Kesultanan Johor Riau, di mana Temenggung Abdul Rahman adalah merupakan pemerintah di Singapura. Baiklah anak-anak, seterusnya, Stamford Raffles menyedari Sultan Abdul Rahman mempunyai hubungan baik dengan Belanda. Sebab itulah Stamford Raffles telah memanipulasikan isu pewarisan takhta Kesultanan Johor Riau, di mana Stamford Raffles meminta Temenggung Abdul Rahman memanggil kembali Tengku Husein ke Singapura. Untuk pengetahuan anak-anak, Tengku Husein dengan Sultan Abdul Rahman adalah merupakan adik-beradik, di mana Tengku Husein adalah merupakan abang kepada Sultan Abdul Rahman, iaitu anak kepada Sultan Mahmud Shah III, iaitu Sultan Kerajaan Johor Riau. Tetapi semasa pemakaman ayahanda mereka, Tengku Husein yang sepatutnya ditabalkan menjadi sultan tidak hadir kerana berada di Pahang, yang menyebabkan akhirnya pembesar-pembesar melantik Sultan Abdul Rahman menjadi Sultan Johor Riau. Kepulangan Tengku Husein ke Singapura menyebabkan Stamford Raffles menabalkan Tengku Husein sebagai Sultan Johor Riau dengan memakai gelaran Sultan Husein Muhammad Shah. Dengan penabalan Tengku Husein itu, Kerajaan Johor Riau mempunyai dua orang sultan. Sultan Abdul Rahman yang bersemayam di Lingga dan Tengku Husein yang bersemayam di Johor. Baiklah anak-anak, dengan pelantikan Tengku Husein sebagai Sultan Johor Riau, Sultan Husein terpaksa membuat beberapa perjanjian, dan perjanjian pada 2 Ogos 1824 di antara Sultan Husein dan Temenggung Abdul Rahman dengan John Crawford, iaitu residen Singapura. Singapura terpaksa diserahkan kepada British buat selama-lamanya. Dan terkeluarlah Singapura daripada wilayah Kesultanan Johor Riau sampai ke hari ini. Sultan dan Temenggung hilang kedaulatan ke atas Singapura. Ya anak-anak, lihatlah bagaimana British mendapatkan negara kita dengan begitu mudah anak-anak. Oleh itu, jadikanlah peristiwa ini sebagai iktibar kepada kita semua. Pertahankan kedaulatan negara kita. Jangan biarkan negara kita dijajah semula. Ingat anak-anak, British telah pun menguasai 2 buah negeri, iaitu Pulau Pinang dan juga Singapura. Baiklah anak-anak, kita pergi kepada negeri yang seterusnya yang dikuasai oleh British di negara kita, iaitu Melaka. British menguasai Melaka melalui strategi pakatan dengan Belanda. Pakatan di antara British dengan Belanda itu, maka termeterailah Perjanjian London 1824 ataupun Perjanjian Inggeris-Belanda. Perjanjian London 1824 juga dikenali dengan nama Perjanjian Inggeris-Belanda, di mana Perjanjian Inggeris-Belanda ini anak-anak telah pun belajar sebelum ini dalam bab 2.
di mana pakatan di antara British dengan Belanda ini sebenarnya adalah untuk menamatkan pertingkaian dan hubungan tegang di antara dua kuasa, iaitu di antara British dengan Belanda demi menjaga kepentingan masing-masing di alam Melayu. Dan anak-anak telah pun mengetahui bagaimana perjanjian London ini 1824 telah memberikan kesan yang cukup besar terhadap alam Melayu, di mana alam Melayu berpecah kepada dua. Di dalam perjanjian tersebutlah British berjaya menguasai Melaka, manakala Belanda menguasai Bangka Hulu. Dan sekarang anak-anak, kita telah pun mengetahui bahawa British telah mendapatkan 3 buah negeri, iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Baiklah anak-anak. Dan sebenarnya itulah dia negeri-negeri selat, di mana 3 buah negeri tersebut akhirnya disatukan di bawah satu pentadbiran yang dikenali dengan nama negeri-negeri selat. Dan untuk pengetahuan anak-anak, negeri-negeri selat sebenarnya dibentuk untuk mengukuhkan lagi penguasaan British terhadap Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Negeri-negeri selat ini anak-anak perlu tahu dan perlu ingat bahawa dia telah dibentuk pada tahun 1826, telah ditubuhkan pada tahun 1826 dan dibubarkan pada tahun 1946. Baiklah anak-anak. Jadi anak-anak telah pun mengetahui apakah dia negeri-negeri selat, iaitu 3 buah negeri yang dikuasai oleh British di negara kita, iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Jom kita belajar bagaimana latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebelum pembentukan negeri-negeri selat. Baiklah anak-anak. Pulau Pinang 1786 hingga 1826 pada peringkat awalnya ditadbir oleh Francis Light sebagai Pesuruhjaya yang bertanggungjawab kepada Gubernur Jeneral British di India. Maksud tanggungjawab ini ialah apa sahaja perkara yang hendak dilakukan oleh Francis Light. Francis Light mesti mendapatkan kebenaran daripada Gubernur Jeneral British di India. Dan apa sahaja isu-isu masalah yang berlaku di Pulau Pinang perlu dimaklumkan oleh Francis Light kepada Gubernur Jeneral British di India. Ingat anak-anak, Pulau Pinang pada peringkat awalnya ditadbir oleh Francis Light sebagai Pesuruhjaya. Seterusnya anak-anak, pada tahun 1787, Pulau Pinang memperoleh status pelabuhan bebas dan menguasai perdagangan dengan negeri-negeri Melayu. Pelabuhan bebas di sini bermaksud pelabuhan yang dibuka kepada mana-mana pedagang, sama ada pedagang-pedagang tempatan ataupun pedagang-pedagang luar daripada alam Melayu untuk datang berdagang di Pulau Pinang, dan barangan yang dibawa masuk bebas daripada cukai. Barangan yang dibawa masuk tidak dikenakan cukai ya anak-anak. Itulah dia maksud pelabuhan bebas. Dan perdagangan di Pulau Pinang dikuasai oleh pedagang-pedagang persendirian. Pedagang-pedagang persendirian ini kebanyakannya adalah merupakan bekas pedagang-pedagang SHTI yang telah menjayakan matlamat perluasan kuasa British. Baiklah anak-anak. Dan pada tahun 1805, Pulau Pinang telah dinaik taraf menjadi presidensi keempat selepas Benggala, Madras dan Bombay di India.
Untuk pengetahuan anak-anak, British juga telah berjaya menguasai ataupun British telah berjaya menakluk beberapa wilayah di India, iaitu seperti di Benggala, Madras dan Bombay. Dan Pulau Pinang adalah merupakan presidensi ataupun penempatan ataupun wilayah jajahan taklukan British yang keempat. Dan seorang gubernur dilantik sebagai ketua pentadbir Pulau Pinang. Seterusnya, anak-anak, kita lihat pula Singapura, di mana Singapura telah dikuasai oleh British pada tahun 1819 dan pembentukan negeri-negeri Selat pada tahun 1826. Bagi Singapura pula, dia ditadbir oleh residen yang bertanggungjawab kepada Lieutenant Gubernur British di Bangkahulu, Sumatera. Dan pada tahun 1823, Singapura juga diiktirafkan sebagai pelabuhan bebas. Cikgu harap anak-anak masih lagi memahami dan mengingati apakah maksud pelabuhan bebas, di mana bebas dibuka kepada mana-mana pedagang dan semua barangan bebas daripada cukai. Dan Singapura juga merupakan menjadi pusat pertemuan pedagang persendian untuk mengumpulkan hasil-hasil hal alam daripada alam Melayu seperti biji timah, rempah ratus, emas untuk diperdagangkan dengan China, di mana hasil-hasil alam daripada alam Melayu akan dikumpulkan di Singapura untuk diperdagangkan dengan China. Baiklah anak-anak, itu tentang Singapura. Kita lihat pula latar belakang Melaka pada tahun 1824 hingga 1826, di mana Melaka ditadbir oleh seorang residen konselor. Sistem kapitan yang diperkenalkan oleh Portugis sebelum ini di Melaka masih diteruskan bagi mewujudkan keamanan dalam komuniti kaum. Sebenarnya sistem kapitan ini diwujudkan oleh Portugis bagi melantik ketua-ketua suku kaum, di mana ketua-ketua suku kaum ini berperanan sebagai penegak undang-undang. Dan di mana suku kaum yang terdapat di Pulau Pinang diletakkan di bawah seorang ketua kaum yang berperanan sebagai penegak undang-undang. Bagi masyarakat luar bandar di Melaka, tanggungjawab tersebut diserahkan kepada penghulu. Baiklah anak-anak, cikgu telah menceritakan kepada anak-anak tentang latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebelum digabungkan di bawah satu pentadbiran iaitu negeri-negeri Selat. Baiklah anak-anak, seterusnya kita lihat pula apakah tujuan pembentukan negeri-negeri Selat tahun 1826. Cikgu nak anak-anak memahami, mengetahui bahawa negeri-negeri Selat ini dibentuk ataupun digabungkan bertujuan untuk dua perkara. Yang pertama, pergabungan ini bertujuan untuk menyeragamkan pentadbiran. Dan yang kedua, pembentukan negeri-negeri Selat lah bertujuan untuk menjimatkan perbelanjaan. Ingat anak-anak, apakah dia tujuan pembentukan negeri-negeri Selat pada tahun 1826 dan kenapa dia digabungkan? Ya, sekali lagi cikgu ulangkan, pergabungan ini bertujuan menyeragamkan pentadbiran dan akhirnya apabila pentadbiran menjadi seragam, dia akan menjimatkan perbelanjaan. Baiklah anak-anak, kita lihat pula betapa pentingnya pembentukan negeri-negeri Selat ini terhadap British.
untuk pengetahuan anak-anak, dengan pembentukan negeri-negeri Selat, British dapat menguasai keseluruhan Selat Melaka, di mana kita tahu bahawa Selat Melaka merupakan laluan perdagangan yang sangat penting yang menghubungkan di antara timur dan barat. Dengan menguasai Selat Melaka, British telah berjaya menguasai laluan utama perdagangan di alam Melayu. Ya, ingat anak-anak, kepentingan pembentukan negeri-negeri Selat yang pertama, British telah berjaya menguasai keseluruhan Selat Melaka. Dan yang kedua, pembentukan negeri-negeri Selat yang kedua, kepentingannya kepada British, di mana taraf pelabuhan bebas yang diberikan kepada negeri-negeri Selat telah berjaya menarik kedatangan pedagang-pedagang tempatan dan menarik kedatangan kapal-kapal dagang dari alam Melayu serta pedagang-pedagang luar daripada alam Melayu. Banyak pedagang-pedagang luar maafkan cikgu, ramai pedagang-pedagang dari luar alam Melayu yang datang berdagang di negeri-negeri Selat kerana tertarik dengan taraf pelabuhan bebas ini, di mana mereka tidak perlu membayar cukai. Yang ketiga anak-anak, kepentingan negeri-negeri Selat kepada British ialah negeri-negeri Selat menjadi pusat pengumpulan hasil-hasil dari alam Melayu, terutama biji timah, di mana hasil-hasil dari alam Melayu, terutama biji timah, rempah ratus, hasil hutan, emas akan dikumpulkan di negeri-negeri Selat, iaitu akan dikumpulkan di Pulau Pinang, akan dikumpulkan di Singapura dan juga akan dikumpulkan di Melaka. Dengan negeri-negeri Selat ini menjadi pusat pengumpulan hasil-hasil dari alam Melayu, British telah berjaya menyaingi pelabuhan-pelabuhan Belanda di alam Melayu. Ingat anak-anak bahawa Belanda juga mempunyai pelabuhan-pelabuhannya di alam Melayu seperti di Betawi. Seterusnya anak-anak, negeri-negeri Selat juga menjadi pintu masuk bagi buruh-buruh luar, di mana British membawa masuk buruh-buruh luar seperti daripada India dan China. Dengan kemasukan buruh-buruh luar ini, dia mempercepatkan pembangunan ekonomi British. Ekonomi British menjadi semakin rancak dan berkembang dengan cepat, dengan maju, dan kemasukan buruh-buruh luar ini jugalah yang menyebabkan lahirnya masyarakat berbilang kaum di negeri-negeri Selat. Ya, ingat anak-anak, negeri-negeri Selat menjadi pintu masuk bagi buruh-buruh luar. Dan yang seterusnya anak-anak, negeri-negeri Selat juga, di mana pelabur-pelabur negeri Selat telah menanam modal dalam negeri-negeri Selat. Penanaman modal oleh pelabur-pelabur luar ini menyebabkan negeri-negeri Selat berlakunya perkembangan dengan lebih pantas. Contohnya seperti perkembangan dalam bidang infrastruktur, jalan raya, jalan kereta api, kilang-kilang, kerana penanaman modal oleh pelabur-pelabur luar. Perkembangan negeri-negeri Selat berlaku dengan lebih pantas. Seterusnya anak-anak, kita lihat pula tentang negeri-negeri Selat. Ingat anak-anak, cikgu pernah beritahu anak-anak sebelum ini, sebentar tadi, bahawa negeri-negeri Selat adalah Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Lihat anak-anak peta ini. Kenali negeri-negeri Selat ini. Ingat di mana kedudukan Pulau Pinang, di mana kedudukan Melaka dan di mana kedudukan Singapura. Itulah dia negeri-negeri Selat. Dan kalau kita tengok bendera negeri-negeri Selat adalah hampir sama dengan bendera Britain. Ya anak-anak. Okey, baiklah anak-anak. Kita lihat pula apakah hubungan di antara negeri-negeri Selat dengan negeri-negeri Melayu.
Okey, bagi negeri-negeri Selat, mereka memerlukan hasil ekonomi negeri-negeri Melayu. Manakala pelabur-pelabur juga, pelabur-pelabur di negeri-negeri Selat melabur modal dalam pelombongan biji timah di alam Melayu. Manakala negeri-negeri Melayu pula memerlukan pelabuhan negeri-negeri Selat untuk memperdagangkan hasil ekonomi mereka. Boleh dikatakan bahawa sebenarnya negeri-negeri Selat adalah merupakan pelabuhan bagi negeri-negeri Melayu, di mana negeri-negeri Melayu akan memperdagangkan hasil-hasil ekonomi mereka di negeri-negeri Selat. Negeri Selat juga memerlukan hasil ekonomi daripada negeri-negeri Melayu untuk diperdagangkan. Cikgu harap anak-anak dapat memahami apakah hubungan negeri-negeri Selat dengan negeri-negeri Melayu. Bagaimana anak-anak? Fahamkah setakat ini apa yang disampaikan? Ya, sekali lagi cikgu hendak beritahu kepada anak-anak sebenarnya negeri-negeri Selat adalah merupakan pelabuhan bagi negeri-negeri Melayu. Dan negeri-negeri Melayu ini mereka memperdagangkan hasil-hasil ekonomi mereka di negeri-negeri Selat. Baiklah anak-anak, kita lihat pula peta ini untuk memperjelaskan lagi hubungan dagangan negeri-negeri Selat dengan negeri-negeri Melayu. Cuba anak-anak tengok peta-peta ini, lihat dulu peta-peta ini dan cuba fahaminya. Kita lihat anak-anak, pelabuhan Pulau Pinang akan dikunjungi oleh pedagang-pedagang daripada Perak, akan dikunjungi oleh pedagang-pedagang daripada Kedah, di mana mereka akan menghantar barang-barang dagangan mereka ke pelabuhan Pulau Pinang. Ya anak-anak, faham ataupun tidak setakat ini? Dan kita lihat pula pelabuhan Melaka, di mana pedagang-pedagang daripada Negeri Sembilan, pedagang-pedagang daripada Selangor akan memperdagangkan, akan menghantar hasil-hasil ekonomi mereka ke pelabuhan Melaka untuk diperdagangkan. Dan kita lihat pula pelabuhan Singapura, di mana pedagang-pedagang akan daripada Pahang contohnya, daripada Terengganu contohnya, akan memperdagangkan hasil-hasil ekonomi mereka dan menghantar hasil-hasil ekonomi mereka ke pelabuhan Singapura. Cikgu harapkan dengan peta tersebut, anak-anak akan dapat lebih memahami hubungan dagangan dengan negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu. Macam mana anak-anak? Faham ataupun tidak setakat ni? Banyak perkara yang telah kita belajar sebentar tadi. Ya anak-anak, kita teruskan lagi pembelajaran kita. Sebenarnya anak-anak, pembentukan negeri-negeri Selat sebenarnya membolehkan British menguasai laluan perdagangan di antara India dan China. British telah muncul sebagai sebuah kuasa yang kuat kerana telah berjaya menguasai Selat Melaka yang merupakan laluan perdagangan yang utama di alam Melayu. British dapat menguasai laluan perdagangan di antara China dan India. Pembentukan negeri-negeri Selat juga membolehkan British mengukuhkan hubungan ekonomi dengan negeri-negeri Melayu. Ingat, negeri-negeri Selat memerlukan hasil ekonomi daripada negeri-negeri Melayu. Dengan pembentukan negeri-negeri Selat, British telah berjaya menyaingi penguasaan Belanda di alam Melayu. Ya, jadi dengan menguasai negeri-negeri Selat dan pembentukan negeri-negeri Selat, British telah berjaya menyaingi penguasaan Belanda di alam Melayu. Macam mana anak-anak, sebelum ni kita telah belajar apakah dia negeri-negeri Selat. Kita telah pun belajar kenapa negeri-negeri Selat ditubuhkan dan apakah kepentingan negeri-negeri Selat terhadap British.
kita juga telah pun belajar tentang hubungan di antara negeri-negeri Selat dengan negeri-negeri Melayu. Cikgu harap anak-anak masih lagi mengingati dan memahami apa yang kita telah pelajari sebentar tadi. Baiklah anak-anak, untuk mengukuhkan lagi penguasaan anak-anak terhadap tajuk ini, cikgu hendak uji anak-anak dengan beberapa soalan. Cikgu mahu menguji pengetahuan anak-anak. Adakah anak-anak masih lagi dapat memahami apa yang telah disampaikan sebelum ini? Baiklah anak-anak, jom kita cuba jawab soalan ini. Soalan yang pertama. Berikut ialah bendera negeri-negeri Selat. Soalannya, namakan 2 buah negeri-negeri Selat. Macam mana anak-anak? Senang saja. Ingat ataupun tidak apakah dia negeri-negeri Selat? Terdapat 3 buah negeri Selat. Tetapi yang dia mahukan hanya 2 buah negeri-negeri Selat. Jadi, markah yang diberi adalah 2 markah. Jawapannya anak-anak senang saja kan? Okey, jawapannya Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Senang sahaja anak-anak. 2 markah telah pun berjaya dikutip, telah pun berjaya diperolehi oleh anak-anak. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua. Masih ingatkah lagi anak-anak, apakah tujuan negeri-negeri Selat ditubuhkan? Ingat ya anak-anak, negeri Selat ditubuhkan pada tahun 1826. Terdapat 2 tujuan kenapa negeri-negeri Selat ditubuhkan. Ingat ataupun tidak anak-anak? Okey, cuba beritahu ke cikgu apakah jawapannya. Cikgu rasa senang kan? Semuanya masih ingat? Okey, mari kita lihat apakah jawapannya. Tujuan negeri-negeri Selat ditubuhkan yang pertama, menyeragamkan pentadbiran dan yang kedua, menjimatkan perbelanjaan. Anak-anak boleh jawab antara mana satu pun tak apa. Yang mana di atas, mana di bawah, tidak apa. Asalkan jawapannya betul. Ingat, tujuan negeri-negeri Selat ditubuhkan, menjimatkan perbelanjaan dan seterusnya menyeragamkan pentadbiran. Macam mana? Dapat jawab. 2 markah lagi berjaya diperolehi oleh anak-anak. Kita lihat pula soalan yang ketiga. Ya, soalan ketiga ini anak-anak. Apakah kepentingan pembentukan negeri-negeri Selat kepada British? Di mana kita telah pun belajar terdapat 5 kepentingan pembentukan negeri-negeri Selat kepada British. Tetapi jawapan markah yang diberi adalah 3 markah. Bermakna anak-anak perlu menjawab hanya 3 kepentingan sahaja. Okey, kita lihat apakah jawapannya. Okey. Kepentingan pembentukan negeri-negeri Selat kepada British. Yang pertama, dapat menguasai keseluruhan Selat Melaka sebagai laluan utama perdagangan di alam Melayu. Yang kedua, taraf pelabuhan bebas telah berjaya menarik kedatangan pedagang-pedagang tempatan dan pedagang-pedagang asing untuk datang berdagang di negeri-negeri Selat. Kepentingan yang ketiga, negeri-negeri Selat menjadi pusat pengumpulan hasil-hasil dari alam Melayu dan berjaya mengimbangi perdagangan British dengan China serta telah berjaya menyaingi pelabuhan-pelabuhan Belanda di alam Melayu. Jawapan yang seterusnya, kepentingan negeri-negeri Selat yang keempat kepada British ialah di mana negeri-negeri Selat ini menjadi pintu masuk bagi buruh-buruh luar, dan kemasukan buruh-buruh luar ini telah mempercepatkan pembangunan ekonomi British. Kepentingan yang kelima,
penanaman modal oleh pelabur-pelabur luar telah mempercepatkan perkembangan negeri-negeri Selat. Terdapat 5 kepentingan negeri-negeri Selat, tetapi yang dimahukan hanya 3 sahaja. Maka anak-anak perlu menjawab ataupun menulis jawapan berikan sebab kepentingan negeri-negeri Selat itu dengan 3 jawapan sahaja. Faham anak-anak setakat ini? Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Ya, soalan yang keempat. Soalan kebat anak-anak. Pada pendapat anda, apakah kesan pembentukan negeri-negeri Selat terhadap tanah Melayu? Anak-anak, cikgu dapati anak-anak takut apabila anak-anak takut untuk menjawab soalan kebat ini. Sebenarnya anak-anak, cikgu nak beritahu kepada anak-anak bahawa soalan kebatlah soalan yang paling senang untuk mendapat markah. Anak-anak boleh bagi apa sahaja jawapan asalkan jawapan tersebut munasabah. Jangan takut anak-anak, jawab sahaja apa yang dirasakan betul, apa yang dirasakan munasabah. Dan perlu diingatkan bahawa soalan kebat ini anak-anak diminta untuk menjawabnya dalam bentuk karangan, dalam bentuk perenggan, seperti mana anak-anak menjawab soalan bahasa Melayu. Jangan sekali-kali jawab soalan kebat ini dalam bentuk dash ataupun dalam bentuk poin-poin ataupun dalam bentuk koma. Ingat anak-anak, pastikan menjawab soalan kebat ini dalam bentuk karangan dan gunakan wacana-wacana ayat. Okey, kita lihat jawapannya anak-anak, di mana dalam soalan kebat ini memperuntukkan 3 markah sahaja. Terdapat banyak kesan pembentukan negeri-negeri Selat terhadap tanah Melayu. Cikgu harapkan anak-anak dapat berfikir, dapat menganalisis apakah kesan pembentukan negeri-negeri Selat terhadap tanah Melayu. Di antaranya anak-anak, Pulau Pinang merupakan tapak permulaan kuasa British di tanah Melayu. Dengan penguasaan British terhadap Pulau Pinang bermakna di situlah permulaannya bagaimana British boleh berkuasa di tanah Melayu. Itu jawapan yang pertama ataupun kesan yang pertama. Jawapan yang seterusnya, di mana pembentukan negeri-negeri Selat ini juga British telah berjaya menawan Singapura. Yang ketiga, anak-anak boleh jawab kekayaan tanah Melayu telah dikuasai oleh British. Ingat anak-anak, tanah Melayu adalah merupakan sebuah negeri yang sangat kaya. Menjadi sebuah negeri yang digilai, yang diintai oleh banyak kuasa-kuasa barat kerana negara kita sangat kaya dengan hasil bumi, hasil alam. Tetapi dengan kejatuhan negeri kita satu persatu ke tangan British, kekayaan negara kita dimonopoli oleh British. Jawapan yang keempat, kesan pembentukan negeri-negeri Selat adalah dengan kemasukan masyarakat berbilang kaum, berbilang bangsa di tanah Melayu. Ingatkah lagi anak-anak di mana British telah membawa masuk buruh-buruh luar, terutama daripada India dan China, dan sejak daripada itu wujudnya masyarakat berbilang bangsa di tanah Melayu. Jawapan yang seterusnya, British telah berjaya memajukan pembangunan ekonomi di negara kita. Eksploitasi ekonomi oleh British di negara kita telah mempercepatkan lagi, telah memajukan lagi pembangunan ekonomi di negara kita. Maka lahirlah bandar-bandar, lahirlah terbinanya jalan-jalan raya, terbinanya sekolah-sekolah, hospital. Itu semua kesan daripada pembentukan negeri-negeri Selat, ekoran daripada eksploitasi ekonomi British terhadap alam Melayu, terhadap di tanah Melayu. Jawapan yang seterusnya, British telah memperkenalkan pentadbiran barat di tanah Melayu.
Dan yang seterusnya, sultan dan pembesar kehilangan kuasa, di mana semua kuasa-kuasa sultan, semua kuasa-kuasa pembesar diambil alih oleh British. Dan anak-anak boleh juga menyatakan bahawa masyarakat tempatan telah pun ditindas. Ingat anak-anak, pastikan anak-anak mempunyai huraian. Setiap fakta mesti ada huraian. Markah yang dikendaki hanya 3 saja, maka jawablah 3 saja dengan fakta dan huraian yang bagus. Baiklah anak-anak. Rumusan pembelajaran kita pada hari ini, di mana cikgu telah memperkenalkan kepada anak-anak, cikgu telah memberitahu anak-anak apakah dia negeri-negeri selat. Ingat anak-anak, negeri selat ada 3, Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Dan cikgu juga telah menceritakan bagaimana latar belakang 3 buah negeri ini sebelum pembentukan negeri-negeri selat. Dan juga cikgu telah pun sampaikan sebelum ini tujuan negeri-negeri selat dibentuk. Ada 5 tujuan, ada 2 tujuan kenapa negeri-negeri selat dibentuk, iaitu menyeragamkan pentadbiran dan menjimatkan perbelanjaan. Yang ketiga, rumusan pembelajaran hari ini, cikgu juga telah sampaikan kepada anak-anak kepentingan pembentukan negeri-negeri selat kepada British dan apakah hubungan negeri-negeri selat dengan negeri-negeri Melayu. Oleh itu anak-anak, cukuplah sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan agar apa yang cikgu sampaikan pada anak-anak pada hari ini ada sesuatu yang mampu memberi pengajaran kepada anak-anak. Ada sesuatu yang mampu dijadikan iktibar oleh anak-anak. Oleh itu anak-anak, cikgu tamatkan pembelajaran kita pada hari ini dan cikgu sudahi dengan Assalamualaikum wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.